UCTC. Baru nak ikut. Okey, penat bercakap kan. Okey, alright. Dan di bawah 21 inisiatif ni, yang ini yang kita dah ubah. Dulu dekan pening lah, because dekan kena ada 7 KPI yang dia kena capai. Tapi sekarang dah ada cuma 4 saja KPI dan 3 plan fungsi aras. Okey, masih better lagi lah. Dan KPI pun insyaAllah tak membebankan kepada PDJ. Betul ya? Betul Prof Saimi ya? Tak beban boleh capai kan? Okey alright, Jun. Tak boleh nego lah. Tak boleh nego lah peneliti kan? Not negotiable lah. Peneliti dah no. Ada nak nego, itu kena nego belakang-belakang lah, kena kauting belakang-belakang. Macam tadi dah kauting lah dengan Prof Bani kan, dah kauting kan? Astana Putra. Okey. Alright. So, okay, just to share a little bit, just to share very quickly, untuk kami di Pusat Hubungan Jaringan Industri, salah satu yang benda yang kita buat adalah mengadakan, ini perbincangan lah, tapi sebenarnya the idea was to have a benchmark of having majlis council industry. Maknanya kita nak buat benda tu, tetapi I think kita nak scale down untuk within this year, kita akan kick off dulu dengan kita punya town hall programs. So yang ini semua saya nak maklumkan bahawa our town hall program ni dah confirm bulan 5, yang mana kita jemput your CEO kalau ada 3 orang plus dengan management lah, sama ada dekan ataupun TD, but preferably dekan lah, because I think it's much easier to have dekan together. And kalau nak tambah orang tu nanti yang itu kita bincang, because JPU dah luluskan tentang bajet saja, bukan kita nak bawa semua orang. Jadi sebenarnya, tapi because budget JPU dah bagi certain budget saja untuk mengadakan program ni. And the good thing about this town hall session ni dengan your CEO yang ada, first is that for them to know our management. Our management adalah management universiti lah. So kami kami jemput VC, kita jemput juga TNC Gym. Not just TNC Gym tapi keseluruhan sekali, dengan kita punya bazaar, dengan kita punya library, dengan kita punya TNCA, dan TNCPI, TNC HEPA. Because why? Kita nak supaya diorang ada tengok, contohnya macam TNCA, apa yang dia rasakan industri boleh contribute. Okay? And TNC PI, ialah dari segi grant pendidikan sebagainya. Dari segi TNC HEPA, apa benda yang dia boleh. So banyak sebenarnya ada peluang rather than having and then dia orang boleh juga sampaikan contohnya daripada industri, what are dia punya concern ataupun things to up to date tentang keperluan industri terkini kan. So maknanya kita direct terus bagi kepada our management the real keadaan. That's why saya benar berharap supaya kalau katakan semua fakulti yang tak ada lagi CEO, settle the CEO, bring your CEO together, and kita from that linkage tadi, kita try to look at more projects, more impactful project dalam masa yang sama. Okay, so through this kind of discussion lah, kita akan ada a more discussion dalam masa itu. Okay, dan jangan risau, dalam town hall ni bukannya adalah town hall berkaitan dengan CEO saja, tetapi kita juga akan jemput wakil-wakil daripada masyarakat yang tersohor. Okay, itu memang kita dah minta involvekan dengan UCTC untuk adalah boleh bincang apakah latest project, apakah benda-benda yang kita berkaitan dengan community. So it's very important sebenarnya town hall ni is where kita gain new projects dengan the CEOs. In fact, contohnya Prof Suhaimi kan, we have Aerodyne. Anak cerita tentang Aerodyne Aerodyne ni kita punya CEO for Fakulti Kejuruteraan. Tapi we are also giving the project untuk buat smart farming, drone system dengan Fakulti Pertanian. So bila dia boleh cross, maknanya ada benda yang nak dia minat, we want to also to work with SPE for financial punya literacy contohnya. So boleh je, tak ada masalah. Because kita share together, cuma they part to the punya faculty lah. Okay, that's number 1. Number 2 yang ni juga kami tengah start dah buat, iaitu kita nak tengah come out, tengah bantaukan satu sistem directory. Now, bukan kata, if you ask me, why directory? Bukan kita dah ada sepah kita punya directory. Directory kita punya kepakaran kita sebagai penyelia, kita ada directory kepakaran pendidikan macam Prof Suhaimi kan, very high punya pendidikan punya impact top 10 punya ni kan, researcher kan. Tetapi tak.
what we are trying to do, kita bila you search yourself dekat ni memang tak susah nak dapat. So we are coming out a new one yang mana yang sama macam UM1. UM dah ada come out integration yang boleh integrate yang you punya kepakaran you punya PhD dengan you punya inilah bidang-bidang, you punya research, you punya pengajaran dan sebagainya into one system. And kami tengah nak buat dengan Fakulti Sains Teknologi Makanan. Teknologi Makanan bahal pula. Bulan puasa kan. Okey, Fakulti Komputer kan? Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Betul lah. Nak buka puasa. Okey, alright. So FSKTM. FSKTM. Okey, kita dah tengah work out dengan dia orang. So that kalau you update you punya high staff, dia akan update sendiri punya CV. That's what we're trying to do. Maknanya dia akan update dia CV, and kalau you nak print dia dalam bentuk summary, dalam summary yang ada infografik sebagainya, we wanted to have something like that. So that you boleh nak print you punya CV macam LinkedIn punya ke, a very nice simple CV based on you punya high staff punya data. So every time, kan memang every year kita akan key in kita punya journal industry, kita akan key in paper kita. And I always got the problem bila katakan orang yang tak saya jadi examiner, Prof boleh tak bagi CV you? I kata ada, tapi my later update was like 2019 itulah. Boleh lah kan, okey lah, I bagilah apa yang ada. Tak sempat nak update paper kan, because paper kita bertambah every year. So when we have this kind of system, gunakan sistem high staff, kita harapkan bahawa pada you all tak payah nak buat CV dah. We can have a CV yang dah ada based on you punya system, and then boleh print, and then kalau orang nak search, senang. Contoh why is also important. I bagi example of we are currently engaging MIDA. So MIDA, Malaysian Investment Development Authority kan, MIDA. So last time MIDA wanted to know certain project-project yang ada yang boleh nak tegakkan based on what MIDA punya requirement lah. So kita having difficulty to get the information directly, lambat. So kalau katakan kita nak search macam tadi, macam I hantar kat you all dokumen untuk bank rakyat kan, nak cari katakan bank rakyat tanya you nak cari pakar financial, Islamic financial katakan. So bila nak search tu kadang-kadang tak keluar. Kalau kita keluar kita punya carian kita dekat punya website tu, tak keluar. Kan pernah pakai kan? Tak keluar adalah kata akhbar dan sebagainya. So we are trying to come up with that, combining, and memang kita dah dapat data daripada RMC, kita dah dapat data daripada LTS. We are doing it lah, insyaAllah tahun ni kita akan lancarkan. And go back to MIDA tadi, actually memang finally I dapat data daripada PSP dan sebagainya. So now we going for pitching 11 projects dengan MIDA untuk kita pitch dengan China punya on the 13. Kita orang akan bawa dia orang untuk pitch projek dia orang untuk dia punya InnoHub punya company sebagainya dengan investor daripada China. So that's what we do lah. Okey, kita orang belanja murah je, kita belanja yang tertarik je MIDA dekat geng-geng MIDA ni, bos-bos MIDA ni kita belanja dekat ni je. Bukan terlihat je. Tapi at least dia dah dapatlah. That's how lah kalau kita nak dapatkan engagement dengan industri kan. So that's where we start off with MIDA. Right. The next one adalah kita punya pitching session. Okay, this one ni memang our ongoing. A lot of juga faculty yang dah use our service. Because like RMC, we are a service center. Kita adalah pusat yang menawarkan perkhidmatan. So kita orang bukan menyusahkan you all. Mana yang aktif ni kalau Senet ni mesti nak tanya data. Tak ada. Kan? UCCT pun tak ada. Kita orang adalah mau tolong punya orang. Kan? In fact, just last week ke last 2 week so that's why I tolong, in fact we Senet kita tolong pelajar-pelajar daripada SPE tentang IZ Club untuk pitching dengan CEO Maybank Foundation, bawa projek diorang dan sebagainya. Walaupun student club pun kita orang akan entertain. Semua orang kita entertain, don't worry kan. Kita ada masa kita akan tolong bantu, because yang penting adalah untuk UPM. Alright? Okay, macam the pitching session, so kita orang pergi, kita tengok je. Kalau you all nak pitching big gun, you like pitching big money, yang itu memang biasanya saya akan bawa not just myself, but kita orang juga akan bawa TNC. Contohnya yang last 2 week we pitch dengan Maybank for 18 million for 5 years project. Forestation, reforestation and adoption of tree. So memang kita I akan bawa lah. We put it 18 million punya grant. Alhamdulillah, insyaAllah jadi. Okay, because dia punya ni lah. So this is where
kalau if there is a need for you to ask us untuk be together, kita boleh bantu. Okay. Macam semalam kita ada sign NGM, sign MOU kan, MOA yang industri bagi 1 juta untuk projek grafik for bateri bateri untuk EV. Bateri EV lah. So that's a lot lah. Kalau insyaAllah we can assist you guys. So let's let us know lah. Yang I think biotech pun kita kurang sikit, kurang. Tapi dia hantar wakil dia dah. Kan, timbalan saya daripada biotech kan. So SPE pun we have several. Tak banyak, SPE pun tak banyak lagi saya rasa. Tak banyak lagi. So I think kalau ada, just let us know lah. Lamri daripada Fakulti Hutan Bintulu. Ya, Prof. Saya. Macam Dr. Zamri daripada Fakulti UNKB, nanti saya akan bawa Maybank datang ke tempat dia lah untuk tengok tanah kat mana dah tanam semula, reforestation sebagainya. Saya akan pergilah ke sana based on this project, okay. And after that also yang nak jumpa dengan Bintulu punya MP nak jual anak pokok durian daripada ke Bintulu. So dekat tinggal kita akan bantulah. Tapi boleh claim tak? Take it. Tapi boleh. Raja je lah, mungkin musik dia ada mori kan. Okay, alright. So kemudian juga kita menerbitkan buku panduan. Dan this one ni penting. Okay, kenapa buku panduan? You all semua dah pernah dah 5 tahun, lebih dari 5 tahun saya rasa yang dah isi data dalam iCris. Betul? Kan? Yalah. So kadang-kadang ada tak persanggahan? Ataupun macam dekan dah kampas dia kepada PA ni, kau tolong isilah punya iCris. Standard lah tu kan. Alamak. Semua ni bawa aku punya ketiak. Ni ya. Alright. So sometimes, contohnya bila kita tapi yelah, dekan akan pakai TD, yang I TD dulu, so dekan pakai TD. So bila TD nak kena fikir masalah. Bila pensyarah A datang, bila KJ datang. Macam mana ni? Ini apakah masuk kelestarian? Apakah projek angkat? Dia macam ni lah dulu, cerita dia lah. Dulu Prof. Datuk Renu cakap, projek angkat ni projek yang 2 tahun berturut-turut. Lepas tu, tak. Kalau kita tanya dengan UCTC dulu, projek angkat ni macam ni, dah lain mazhab dia kan. Dah banyak sangat mazhab Renuia, mazhab UCTC kan. Dia banyak mazhab. So, that's why kita come out with satu buku panduan yang tetap. So that boleh refer. Jangan refer kepada Datuk Renu, jangan refer kepada UCTC, jangan refer kepada Senet, tapi refer kepada buku panduan yang dah ada. So that's where kita ada seluruh ni. Kalau pendidikan, kita ada kan, kita ada glossary pendidikan. Kita ada glossary yang mana yang terlihat tu Myra punya keperluan lah kan. So kita dah ada. So we must have after more than 5 years, kan 10 years, we need to have satu garis panduan yang ada melihat kepada keperluan-keperluan pensyarah. Terutamanya pensyarah baharu dan juga pensyarah yang mana dah yang biasanya dia ada subkan orang lah untuk key in kan. Kan. Contohnya. Alright. So okay. Dah ada masa tak Bang Musi? Okay, alright. So okay, yang ini latihan industri. So latihan industri ni saya rasa saya kena maklumkan kepada dekan-dekan semua. Okay, sebenarnya kita ada skim maknanya di bawah, bukan di bawah kami di bawah pendaftar. Di bawah kami is kita yang menjelaskan di bawah CEO at faculty punya program 2.0. Itu yang kita punya program lah. Maknanya pensyarah tadi dihantar kepada industri untuk attach dengan CEO selama 6 bulan. Contohnya macam kat biotech dulu kita hantar Dr. Nurul Fiza kan. Prof. Samadia Dr. Nurul Fiza bersama dengan Maybank punya VP Datuk Nora. So for 6 months. That kind of things lah maknanya. So that one kalau sebenarnya program tu untuk latihan industri ni sebenarnya dianya adalah berlainan daripada you all punya sabbatical. So kalau pensyarah baru so kalau dia nak pergi sabbatical, doesn't mean that dia kena sacrifice dia nak pergi this program, doesn't mean that dia kena sacrifice dia punya sabbatical. No. It is two different program, dia boleh ada 2 chance lah. And dengan yang kalau di bawah CEO program lah, and then dia juga dibayar allowance by kita punya universiti lah. So pendaftar akan bayar allowance I think 900 sebulan kot. Sebulan. Dah RM100 per bulan lah, sebulan lah. Kalau pensyarah akan pergi untuk apa nama
untuk latihan bersama dengan industri. Dalam si program. And then untuk yang di bawah kita punya sangkutan juga. Yang itu pun saya rasa memang pendaftar bayar. Pendaftar bayar lah. Yang kena nego lah. Dengan syarat memang dua benda saya rasa yang syarat dia pertama. Yang pertama adalah ianya mestilah diluluskan oleh JPU lah. Kan maknanya permohonan dihantar kepada pendaftar JPU luluskan. Dan nanti one more thing yang very important adalah dekan dan juga KJ tak ada masalah lah. Tak ada masalah because why? Dia melibatkan apa? Orang nak mengajar dekat jabatan. Takut tak cukup orang. Itu yang kena biasanya isu dia bukan di peringkat main office dia punya pendaftar. Isu dia lebih kepada siapa yang nak ganti pensyarah tersebut nak mengajar. Kan? Kalau kata kursus dia ada keratik lah. Yang itu dekan patutnya boleh lah. Boleh uruskan. Tetapi sebenarnya it's a very good program ya. Kita bagi peluang kepada pensyarah kita. Doesn't mean that 6 bulan. Kalau dengan projek di bawah RISE contohnya, dulu Prof siapa nama? Wan Zuhar dulu, saya Nabi siap bayar I think 5,000 per month kat dia. Extra income kot untuk projek ni. Industri sendiri bayar kat dia. Pakai gaji lah. Kan. Okay. So bulan berapa lama tu terpulang. Yang ini kita boleh nego. Tapi sebenarnya memang kita akan bantulah. Kalau ada pensyarah nak pergi industri sebagainya, contohnya macam Wan Zuhar dulu, kita akan bantu dia lah. Apa keperluan dia, apa benda yang cukup dan sebagainya, kita akan bantu dia segi untuk dapat sambutan. Dan ini untuk pensyarah dan juga pegawai takbir saya rasa. Macam CEO fakulti, yang baru punya Dewan Sekretariat untuk nak hantar kalau ada pegawai takbir pergi untuk buat attachment untuk bidang yang tentulah, bidang yang berkaitan dengan pentadbiran management lah. Ya, Prof. Contoh kalau kita dengan Haji Asri Academy, kita nak hantar Dr. Muhammad attach. Kan kos ni akan ditanggung sepenuhnya oleh PM lah ya. Yes. Tapi syarat dia kena dia ada dekat kena hantar kepada bagian latihan IPM jam pendaftar. Dia ada. Boleh. Ditanggung Dia tanggung. 2 bulan. Masuk allowance lah sekali. Sekali dengan allowance lah. Itu kena rasanya kena yang itu allowance tu rasanya ada lah. Dia kalau dua. Dia biasanya kalau katakan dekat syarikat Dato' Asri dia bagi allowance kepada kita punya pensyarah. Tak ada. Maknanya boleh tak ada lah. Dia tak dapat 2 kali, tak dapat 2 lah. Tak dapat 2 lah. So kalau katakan ni dengan DPM lah. Okey. Ya, Prof. Sabbatical tu, maksudnya dia masa attachment dengan industri tu, dia ambil sabbatical ke? Tak. Dia tu separate. Maknanya kalau macam kita kan boleh 2 kali sabbatical kan? Betul tak Amin? Satu pun. Sayang Amin. Aku dah elok dah 1 kali dah. Before pension ni kan. Okey. Tak Amin. Dia lain. Maknanya latihan industri tu satu, takut-takutan. Dan satu lagi adalah dia punya sabbatical lah. Dia separate. Because sabbatical is memang totally academic punya work kan. Yang ni industri punya. Ada limit. Contohnya macam Prof Sam kata tadi lah. Isu pengajaran tadi. Takut dia tak ada limit. Jadi pensyarah. Tak. Dia limit dia. Yang macam Mazua tadi, dia limit dia setahun tu. Itu ikut program. Tetapi dia tak salah saya, kita tak boleh lebih daripada 6 bulan maksimal. Tak boleh lebih daripada 6 bulan. Sepanjang untuk latihan lah. Sepanjang perkhidmatan ke atau setiap kali kita punya hantar sangkutan, kita punya particular staff. Because dia ada implikasi dari segi dia punya servis kan. Dia ada implikasi servis. So pendaftar dia rasanya tak lebih daripada 6 bulan untuk setiap satu orang yang kita hantar. So that's where yang kita assist lah. Ya, boleh. Nanti I contact my office, nanti I tengok macam mana arrangekan dengan ni. Kalau dia punya kalau ni for this year your staff will be the first one lah yang kita nak cuba hantar. Okay, alright. Okay, yang ini yang biasanya yang pertanian. So we do have a lot of we already started having project pertanian. Contohnya walaupun dengan Aerodyne kita work out dengan dia pasal smart system, drone for agriculture, dengan MDEC pun now we have smart system. Itu yang memang kita bantu juga. So, projek-projek pertanian lah. Because yang ini kalau ada yang kaitan memang kita akan bagi. Contohnya kan,
Saya dah pernah dengan fakulti biotek, memang bila kita dapat engagement dari luar, yang luar kata dia nak buat projek bioteknologi dan sebagainya, memang kita panggil daripada fakulti. Okey, yang ini pertanian kita bawa. Contohnya there's one project yang berkaitan dengan apa benda lah. That one is through dengan Dr. Amir. We have project kita bagi syarikat luar, kita bawa dan kita invite several I think doktor yang baju hijau tu bukan eh? Bawa. Ada. Bukan eh? I tak nak bawa you lagi eh. Okay, alright. Tak, kali mana macam timbalan pengarah IBS. Pakai mask kan, tak nampak kan. Macam ni, apa? Cara. Okay. So, dan kata kita memang kita try to matchkan. Kan? I think dalam fakulti pun kita dapat matching kan. Cuma several projects. Okay. So, tapi insyaAllah ada tau. Untuk coming soon ni, we have this one project daripada kerajaan Korea yang mana dia nak bawa dia punya penanaman strawberry strawberry Korea atau strawberry tau. Dia nak gunakan teknologi dia untuk yang sejuk punya, tanam kat lowland. Dia punya teknologi, dia punya bajet sebagainya, and then dia nak lihat daripada rantaian daripada the whole chain system. So saya rasa memang kena involvekan dengan SPE nanti. Dia ada this one nanti dia akan datang. So kalau nanti saya akan invite sekali lah. Okay. The one is totally funding by kerajaan Korea. Okay. So kemudian pelaksanaan projek CEO yang ini pun ongoing dan seterusnya menjalankan bengkel masyarakat dalaman bagi penetapan ISUE. So kalau kita lihat, I think setengah fakulti, tentu last time around, I'm not sure about biotech, but food tech have the super critical fluid punya lab dulu considered as ISUE together with Farm Fresh lah. So now we have only Farm Fresh as ISUE, considered as ISUE. So pada GMP tu dah buat dapat ISUE ke? Belum kan? Okay, kenapa ramai orang tak nak produce to develop ISUE center dalam fakulti dia? No, your high COE itu memang dah standard keperluan dari segi pendidikan dan juga daripada KPT kan, yang mana yang macam IBS dan sebagainya kan. Tetapi ISOE itu tak ada masalah. Cuma masalahnya orang tak nak, fakulti tak nak buat ISOE is because ISOE itu kriteria KPI dia terlalu tinggi. Contohnya lah, dalam nak buat ISOE kena dana pendapatan KPI dia 500,000 per year katakan. Baru nak start up dah nak kena terus next year dah kena dapat 500,000. Mana nak korek? Kan? Mana nak dapat? Mana nak logiknya? So that's why we are coming up with the new criteria untuk new ISOE lah. So maknanya kita nak lebih banyak. Bukannya kita nak tengok sangat dia punya income. Tetapi kita nak tengokkan ada industri masuk dengan fakulti, berada di fakulti together untuk set up something that is impactful lah. So this is where yang kita nak prepare within this year ataupun next year. Kriteria dan within next year banyak fakulti boleh buat lah. In fact last few days saya dengan dekan Fakulti Teknologi Sains Komputer discuss dengan industri luar untuk set up kind of ISOE on, have you heard tak ni? Metaverse punya Institute of Metaverse yang now Facebook dah pergi ke Metaverse kan, nak pakai AR semua tu kan. So Metaverse punya institute on ni kan, so that it become a center for Metaverse punya teknologi dekat our university. So we start start discussing on that. InsyaAllah kalau ada rezeki adalah kan, tapi we try our best so that dia boleh develop into ISOE. Okay, so itu tadi yang saya cerita tadi, yang pertama tadi adalah kita nak lestarikan our first objective strategy, which is memanfaatkan kepakaran kita di UVM, right? Dan yang kedua ni adalah mengukuhkan kerjasama strategik di antara industri dan juga universiti. Dan ketiga ni adalah yang mestinya orang suka lah, which is pendanaan lah, iaitu memperluaskan impak pendanaan melalui aktiviti jaringan industri dan masyarakat, terutamanya dari segi insentif. So I think you are very clear that we already have come up with the incentive, and I think memang kita dah war-warkan insentif, dan dah ada 1-2 yang dah starting applying and a lot of question tanya. So dalam kita memang sekarang ni
tengah dalam punya status untuk menyediakan borang akhir berkaitan dengan insentif. Itu very important lah. Kalau katakan if you dah ada peluang insentif tadi, bukan hanya kepada pensyarah. Again, it's not just because pensyarah yang boleh apply. Kalau dia punya staff you atau ejen-ejen yang boleh masuk duit ke dalam UPM, kita akan mesti bagi dia punya insentif. Cuma untuk Prof Suhaimi, kalau dia buat dapat 1 juta, satu projek 1 juta, dia boleh masuk dalam dia punya bank dia adalah cuma 25,000 sahaja ringgit. Sekali masuk, rap. Boleh letak down payment unit 5 ni. Okey, satu projek ni itu satu projek. Kalau lah Prof Suhaimi dapat 2 projek. 2 projek takkanlah, tapi kita janganlah declare satu projek ni. Kau declare projek satu projek A kan, and then projek B kan. Kalau letak sekali satu projek tu rugi lah kan. Dapat 25,000 saja. So projek A dapat 25,000, projek B dapat 25,000. Itu maknanya kita sebagai pegawai akademik akan dapat full, kita akan dapat cuma 25,000 saja digunakan oleh LPU, oleh board. Tetapi ni kalau ada ejen, so ejen dari luar lah, maknanya ejen yang bawa masuk, katakan ejen ada orang nak derma dengan UPM 2 juta kan, 2 juta. Okey, lepas tu ejen datang pergi ke fakulti bawa duit, kata nak bagi 2 juta kat fakulti. Kat fakulti bincang-bincang, ada admin fee sebagainya. Ejen dia dapat, kalau 2 juta berapa 2 juta, 1 juta is 25,000 50,000, 500,000, 25,000. Apa? 1,000 lah. Ejen full. Kalau macam contohnya macam SGS dulu kan. SGS kalau bawa seorang student, ejen bawa student 7,000 ke 1,000? 1,000 kan. Ini dia berdasarkan jumlah berapa dah. So ejen dia dapat full. Ejen dia boleh dapat full. Maknanya dia tak ada limit. Kita yang staff UPM limit. Jadi ni pakai ejen ni dapat full lah. Ada je melawak kami Okey, alright, itu satu Okey, yang ini sekarang ni sebenarnya yang this one ni untuk double tax exemption. Double tax exemption ni memang sebenarnya dah settle dari dulu lagi dah ada double tax exemption, tapi kita jarang lah bila you all are pitching kepada industri, you jarang kita kata, korang kalau bagi grant industri kita orang kat UPM, you dapat double tax exemption. Contohnya especially untuk okey, ini dah sikit dah. Ini ada sikit bias dah. Yang ini baik apa? Yang ini di bawah Akta 34B, Akta potongan cukai. Dia punya one of the criteria yang jelas lah. Bukan projek sains sosial. Dia tak boleh, dia kena projek fundamental and technology. So maknanya kalau katakan Prof Suhaimi punya projek yang fundamental, dia punya industri tu dia boleh applykan for double tax exemption. Tapi macam your social science single tax exemption. Saya boleh tax lagi, boleh sekali lagi single tax exemption lah. Single tax exemption. So what we doing now sebenarnya, this one ni, mekanisme ni adalah what we trying to do is that this kind of double tax exemption ni, kita nak cuba wujudkan satu tabung yang mana duit daripada double tax exemption ni kita cuba nak tubuhkan grant industri. Maknanya grant dulu yang biasa kita dengar adalah grant putra kan. Awal grant putra apa nama? Awal putra yang muda tu apa? Dia grant putra berimpact, GP, aku pun dah lupa walaupun kat RMC dulu kan. Grant putra berimpact, grant putra remaja, grant putra apa benda dah. Susah okey kan? Okey lah. So we trying to do grant putra industri. Now the reason being is that macam ni. So yang kalau tengok yang kenapa kita buat double tax exemption untuk grant putra dan kenapa kita buat insentif. Insentif dia sebenarnya siapa yang untung tahu insentif. Insentif yang untung tiga entiti. Dia tak lagi maknanya bukannya dulu kalau you dapat duit terus bezat potong masuk dalam UPM. So tak, that's why bila kita buat insentif, tiga yang akan dapat benefit. Pertama adalah pensyarah yang dapat duit tu sendiri, yang menyediakan projek, yang buat proposal, dia akan dapat duit tadi sebagai insentif dalam dia punya gaji dia. Satu. Kedua yang akan dapat insentif adalah fakulti. So fakulti yang support projek ni, dia akan dapat juga. So kalau katakan tadi projek tadi 500,000, 25,000 jadi pergi kepada pensyarah. Dia 25,000 bagi dua apa?
12.5,000 akan pergi kepada fakulti. Fakulti akan masuk dalam tabung amanah fakulti untuk apa-apa projek yang fakulti nak buat. Okey. Dan lagi 12,500 lagi masuk kepada tabung admin gym. Dia ni tabung admin gym lah. The reason tabung admin gym ni bukan untuk kami gunakan belasah pakai untuk itu orang. Tak. Tabung dia sebenarnya adalah kita nak wujudkan tabung supaya pensyarah boleh yang tak ada duit, macam keran KTGS lah. Kita ada kumpulkan dana supaya pensyarah boleh tambah lagi, kita boleh tambah lagi kita punya PI. Supaya kita ada duit dan boleh ni lah apply lah. Mana-mana kalau tak dapat grant tahun ni, tak dapat FRGF, tak dapat PRGF, tak dapat any grant, pensyarah ni boleh apply for grant industri UPM dan kita boleh bagikan. So maknanya still boleh calculate untuk kita punya PI yang sedia ada. That's the reason yang kita nak kumpulkan supaya everybody is kita dapat cater dia punya keperluan tadi. Alright. Kemudian yayasan Jusan is straightforward juga. So yang ini pun nanti Prof Zamri saya nanti nak bawa ke you jumpa dengan Sakra nanti nanti before 28 kan, 28 you dah cuti kan Prof Zamri? Tak dengar dia. Okey. Betul Prof. Okay. Alright, kemudian insentif kita dah cover. Alright. So yang ini daripada kami. So sebenarnya juga kita ada insentif di bawah so di bawah community so nak saya bentangkan ya. Okey, alright. So dalam kes ini dia ada banyak juga program dan ada juga program yang mana dia adalah hampir sama dengan program dibuat di bawah Senet ya. Tapi kalau kita tengok yang pertama adalah dia nak tingkatkan ekosistem jaringan masyarakat dan sumber kepakaran bagi melaksanakan program community ya. Dan dia ada banyak ni program kan, UPM at masyarakat, mini U4S. I think you all pernah dengar, I think pernah juga yang pernah involve dengan U4S program di bawah UCTC. Also developing a mini U4S, maknanya a smaller scale of program kan untuk University for Society. Kemudian hari pakar, latihan jangka pendek, jangka panjang dan juga putra bakti. So these are some of the program. Contohnya latihan jangka panjang dan jangka pendek ni kalau kita lihat, yang ini yang saya harapkan, kami di UCTC juga harapkan supaya kalau you all ada program ataupun strategi nak buat, mungkin boleh tallykan dengan apa yang nak buat. Contohnya lah, katakan program jangka pendek apa yang you ada sekarang ni? Tanaman ke apa ke? Contoh? Kebanyakan untuk program jangka pendek kita buat kita 3 bulan ke 6 bulan lah untuk biasanya bersama kelompok. So maknanya contohnya yang kami yang dia tengah buat apa dia? Sekarang ni memang kita ada beberapa projek lah jangka pendek yang kita dah dapat dana untuk pertanian angkat tu lah. Itu lebih kurang 6 bulan projek dia. So kita boleh libat sama pensyarah-pensyarah dekat fakulti lah. Macam mana nak libat sama? Maknanya you wawarkan ke apa ke? So dia dah ada skop dan kita tengok skop tu kita akan approach lah pensyarah-pensyarah di fakulti. Okay, alright. So maknanya that's why kalau katakan if you ada program dalam nanti bila dibentangkan you punya slide, dalam slide tadi you dah ada idea yang mana hampir sama dengan apa yang dalam ni. So it better to align dengan apa yang UCC buat. Senang. Kita boleh guna boleh buat dua benda, satu dengan satu kaedah dan sebagainya kan. So this one other things yang ada. So in fact juga yang menjajakan dari bagi penasihatan industri ni pun memang kita sekalikan dengan kita punya town hall. Kemudian menyediakan sumber kewangan dan peruntukan khas untuk melaksanakan program jaringan. Okey, yang ini diorang memang ada peruntukan kan. Memang ada beri setengah program itu dia akan beri peruntukan dan dipantau. Dan juga sebenarnya pengetahuan you all yang projek KTGS sebagainya sebenarnya grant tu dia datang daripada grant Maira. Dan kita memang dah berbincang terbalik dengan pejabat TNCGPI supaya grant duit daripada Maira berkaitan dengan KTGS duit ni KTGS kan? KTGS ke ataupun grant KTGS lah kan? KTGS. Okey. Memang kita akan cuba dapatkan duit tahun ni kalau katakan alhamdulillah dapat duit banyak daripada katakan Maira ke daripada Maria untuk RU, memang funding akan masuk ke dalam UCTC. So lebih banyak projek yang boleh buat lah. So this is where yang duit daripada Maira nantilah kalau dapat untuk KTGS. Saya tambah sikit Prof. Kita juga menjemput pensyarah-pensyarah untuk bentang proposal
baru ni kita dapat baru tak sampai seminggu kita dapat kelulusan daripada penjara Sungai Udang untuk projek 30,000. Okey. Daripada penjara untuk projek komuniti kepada banduan lah. Dan kita semua dana tu kita bagi kepada pensyarah lah. Pensyarah kita mohon dia hantar proposal. Daripada 9 kita berjaya dapat 3. Tapi yang tahu ya, kita memang yang itu yang pensyarah yang dulu tu ada yang tak nak jalan, tak nak buat. Kalau setakat hari ni semua pensyarah yang tu memang dia bagi okey, I nak share kat you. Okey, ini just nak share dengan you. Projek salah satu contoh projek yang mana involvement of Senate dengan UTC. Yang inilah projek Sungai Udang ni. Because kami pitch dengan Sungai Udang untuk Sungai Udang, dan bila dapat involvekan dengan Sungai Udang, kita pass kepada the whole project kepada apa nama ni, kepada UCC. Kita cari industri dan kita pass kepada UCC. So that's what we have kalau macam itulah. Dan kami cari pensyarah di fakulti lah. Yes. Minta dia orang hantar proposal. Dan proposal dia orang hantar, saya present kepada pengurusan di penjara lah. Yang mana dia bersetuju, dia akan ambil lah projek tersebut. So that's kind of thing lah. So that's how kalau katakan contoh yang that's the best one of the model. Because contohnya macam you all nak buat projek community, tak ada bajet, so kita pergi pitch kepada industri. Contohnya macam katakan nak pergi jumpa dengan Pejabat Menteri Besar Johor tu kan. So kita minta funding katakan 100,000 untuk buat projek. So funding dapat and then after that untuk buat program community. So and then duit tu mungkin lalu daripada UPM untuk masuk program, masuk untuk whatever it's going to be, then pergi ke community. That's how the best one lah kan. Untuk projek community ni jarang ada budget. So we need to pitch whatever the industry for the project. Okay. So actually there are a lot of apa nama ni nak terangkan ke? I think yang inilah. So ya, kalau kita lihat dari segi pengukuhan kemudahan fasiliti ni sebenarnya, yang ini sebenarnya untuk pengetahuan you all, UCTC baru saja upgrade bus dia untuk program apa nama? Program klinik kan, gunakan bus pengembangan tu, dia dah upgrade dah. So a lot of you punya facility boleh gunakan facility UCTC tu, utamanya untuk pengembangan. And then bus tadi contohnya lah macam katakan you nak bawa untuk katakan financial literacy, nak gunakan bus pergi buat pameran ke apa dekat sekolah di Johor, boleh gunakan because dia dah pergi dah. And sama juga kita boleh gunakan dia punya ini untuk dapatkan funding daripada MP kan, daripada yang Adun. Dia dapat daripada Adun tu kan? Kita dapat daripada Timbalan Menteri komoditi untuk projek. Tidak kita jemput juga fakulti untuk last time dia buat pertanian lah. Kemudian fakulti hospital pun pinjam dia punya van. So memang event PM tadi naik event you kan, you all punya bus tu. You boleh gunakan untuk every project. Tapi cuma tarik jangan clash lah. Yang terkini kita akan buat program di Bera untuk PM punya kawasan. Sebab dia minta kita buat lah. Dana insyaAllah akan diberi daripada PM office. Diorang politik ya semua. Kan? Okay. Alright. Okay. Itulah tak kisahlah politik mana-mana belasah kan. Jadi boleh. Yang penting adalah kita nak sampaikan apa nama khidmat nasihat kita knowledge kepada industri. So macam mana dapat duit tu, asalkan yang halal okey kan. Okay. Okay. So this kind of things, in fact kalau katakan if you pergi kepada kita punya di pejabat JIM kan, diorang punya office, diorang ada ikan tilapia dalam bangunan. Ada pam siapa yang kalau nak pinjam nak buat pamiran pun boleh pinjam kan. Ikan kalau nak boleh saduk kali ikan. Okay. And then diorang ada ni tau, diorang ada apa nama tu, diorang ada yang ada ponik yang dalam rumah je. Cahayanya kan. Ya, kalau in fact diorang pun jual apa nama cendawan dekat di showcase semua lah. Kalau nak pinjam ke apa ke, boleh datang tengok. In fact kalau kena time nak beli cendawan pun dia jual 4 paket RM2 kan. Murah betul dia jual. Kan. Gemuk cendawan di CTC. Okey. So saya telah diminta dah apa so berhentilah, cukup lah tu kan. Okey, yang penjual yang lain boleh baca nanti ya. Kita dengan hampir sama je. Tadi kepakaran
universiti, kemudian kerjasama di antara strategi di antara industri dengan komuniti, terutamanya projek-projek pertanian. Okey, pertanian menggunakan dana RU tadi lah untuk projek KTGS, dan juga sebenarnya juga diorang ada bengkel-bengkel berkaitan dengan macam ni nak tulis proposal. Okey, and walaupun you all contohnya bila dapat duit tadi, fakulti dapat duit Tabung Aman Haji fakulti dan nak bagi grant community, yang itu yang diorang akan bantu you all untuk tulis proposal dan diorang akan managekan. Now, kenapa perlu managekan? Okey, cerita dia macam ni. Okey, nasib baiklah korang manage, betul tak? Okey, because kita sebenarnya baru settle that dulu kita ingatkan dalam MyRA punya definisi, grant yang berimpact community tadi 5,000. Rupanya dalam MyRA dia tak kata pun 5,000, dia kata berimpact. Dan yang dah berimpact, bagi tadi kita meeting kan, kau tak ada tadi, kau ada ni? Tak ada. Kau tak ada? Okey. Because kita nak sumbang ke MyRA ni. Takkan kita nak buat saja kosong-kosong kan? So bila katakan kaedah yang betul, dan barulah penilaian pengurusan dijalankan oleh UCTC, dia nak tengok tadi dia ada impact, ada penambahan ilmu dan sebagainya. Yang itu yang UCT tengok, yang itu juga MyRA tengok. Sama rupanya. Nasib baiklah. So, mula-mula kita ingat tak cukup kan? Mula kita ingat dia tak cukup apa? 60 paper, 60 projek. Last kali dah lebih daripada 60 projek. Alhamdulillah, lepaslah kita di RU kan. InsyaAllah kan. Okey. So, maknanya itu yang penting jadi yang projek-projek komuniti ni, walaupun 5,000 ciput pada grant pun, ianya mesti lagi memberikan impact kepada universiti. That's why kita kena minta duit banyak-banyak daripada Datuk TNCPI. Oh, by the way, hari ni adalah tadi lahir Datuk Zul, mantan TNCPI. Aku ingat hari 7 hari bulan. Bos lama. Hari 8. Malam. Allahu Akbar. Okay, alright. Okay, kemudian ada impact pendanaan juga ni lah. Yang ini tadi yang berkolaborasi dengan pelbagai agensi. Kalau diorang memang banyak, diorang ni, diorang pitching, diorang banyak duit. Cuma kena follow dia orang. Dia dapat daripada KWP, dia dapat daripada apa lagi daripada ADK, banyak dapat duit. Just kena ni je, kena rapat-rapat sikit dengan ni, apa-apa projek yang latest supaya boleh letak nama dulu kan. Okey. Alright. Inisiatif, kemudian mengukur nilai impact. Yang ini yang mengukur nilai impact ni. Alright. So yang ini tadi sebenarnya walaupun saya cerita panjang, inisiatif ni sebenarnya dah cerita tadi. Saya cerita sekali. Okey, yang butiran agihan, CEO program tadi, certain program yang telah dijalankan, yang telah dilaksanakan oleh fakulti dan juga ni institut, yang kita harapkan lebih banyak lagi lah. Okey, yang ini setengah-setengah inisiatif ni memang kita tengah buat dengan industri dan okey, satu lagi adalah kita juga akan buat roadshow kalau diperlukan. Kita akan buat roadshow untuk berkaitan dengan dokumen-dokumen yang untuk insentif dan juga tamu amanah. So we wanted that you guys know what is the keperluan dia, because sebenarnya keperluan dia lain sikit daripada research. In fact memang kita dah standardkan dengan Lloyd dengan kita punya PUU dan sebagainya. What is our surat mengikat dan sebagainya. Adakah perlu nak kena MOA ke tak payah? Ke kalau katakan 20,000 lah Prof dapat 20,000 lebih. Kau dapat 20,000. Kau nak masuk holding ke, nak masuk duit bawah tabung gym ke, nak masuk di bawah mana? So boleh bincang kita orang. Nak buat MOA ke, tak payah buat MOA ke, yang itu yang kalau perlu kita orang turun kepada fakulti untuk terangkan, kita orang akan terangkan. In fact, sekarang ni kalau ada perundingan, you all tak payah bawa ke holding. Kalau tak payah. Dia dah ada 67 ke 64? Faiz, 64 dah? Dia pun nama tabung mana perundingan? 67. Dia bawa gym lah 67. So maknanya you tak payah bawa unless dia kalau perlukan ROS lah. ROC dia perlukan sijil perniagaan, itu tak boleh lah. So kalau kan darat punya bayar kepada PPJ je, boleh perundingan darat je. In fact saya dah beritahu semalam lah dekat Prof Awiz halal, dia Jakim nak bagi dia 30,000 untuk projek, dia tak payah pergi kepada holding. Dia buka tabung amanah yang dia ada, dapatkan surat katakan setuju Jawi nak bagi duit, nak bayar apa sebagainya, dan surat consent lah. Dia adalah dia punya ni. Panggil kita orang nanti kita cerita. Okey. Tapi kena sediakan kopi yang ni nanti apa raya.
Kena okey. Okey ni. Alright, yang ini di bawah UCTC. So banyak Ada tak Dr. Khairul nak highlight? Saya rasa Banyak sangat ni. dia boleh tengok kat sana. Ya. Ada apa yang untuk lebih nak faham lagi boleh communicate dengan UCTC. Sebab kita memang mengalung-alungkan daripada fakulti daripada institut untuk bekerjasama dengan boleh snapshot ni lah. Dia orang banyak. Dia orang kaya. Dia antara sebenarnya kaya ni UCTC ni. Kan. InsyaAllah. Nampak kan? Kalau ada latihan pun kita boleh bekerjasama. Latihan ke bengkel sebab baru ni kita baru lepas buat latihan dengan AADK. Dia bagi dana 20,000 juga untuk latihan je. Dia? Apa dia? Boleh. Okay, alright. Okay, so nilai impact ni. Ini yang saya kata tadi. So nilai impact ni di bawah kita ni sumbangan UPM dalam pelaksanaan projek yang memberikan impact kepada komuniti. So perlu dinilai berdasarkan kepada garis panduan dibangun oleh UCT. Yang ini tadi. Maknanya kalau tak ada duit, jangan risau. Because nanti dia boleh quantify ini projek tadi. So kalau katakan Dr. Pronomas nak pergi bagi talk dekat luar, kat sekolah sebagainya, nilai yang dia bagi lihat kat luar tu dia akan bagi dia punya nilai impact. Yang inilah yang dia bagi. Dia kena ada calculation dia kan? Ada calculation dia juga yang mana dan yang ini yang dia boleh masukkan. So nilai impact project dan di bawah ni lah nilai kewangan ya. Orang selalu bagi tuition free kat sekolah. Macam mana Mi? Aaron? Kalau tuition free pun kita boleh nilai impact dia. Berapa jam kita bagi itu dan kita calculate lah based on yang inilah. Maknanya kewangan komuniti kepada kewangan dia ni UPM, kewangan UPM kepada komuniti, kepakaran sumber daripada UPM. So yang ni yang dia boleh kira kan? Hasamah kan yang dia boleh kira kan? So yang ni nanti bila you all dah bagi tuition, so dia boleh tengok kat mana yang dia boleh masuk untuk calculate dia punya cost, dia punya tu. And then nilai ni nanti dia dikira sebagai nilai kewangan dalam you all punya laporan high staff you. Dia buat iCris, dikira. Okay? Kira. Kita kira sekarang. Maknanya sebenarnya nanti kalau orang tanya apakah sumbangan UPM? Bila saya bagi tuition, berapa nilai tuition? Sekurangnya kita buat pengajian tuition ni berapa juta kita dah spend untuk kita dah bagi nilai kepada masyarakat macam tu. Alright. Iyalah, yang itu yang maknanya you know that what is sumbangan SPE kepada masyarakat dari segi nilai. Dulu UCT cuma melihatkan sama ada perubahan dari segi knowledge, tapi now dia dah macam industri lah. Nilai tadi dalam bentuk wang dan ringgit. Okey. Lagi mudah. Lagi tak ada bateri ni, dia suruh stop. Tak ada bateri dah. Satu perubahan kepada komuniti. Serius, dah tak ada bateri. Parameter. Okey. Inilah penetapan dia. Okey, penetapan dia. So ni dia punya penetapan dia, komiti penerima manfaat, penginapan, media, peningkatan pendapatan, penganugerahan, kepakaran. Yang ini semua nanti kalau nak dengar daripada siapa yang boleh terangkan? Pak Hairul ke, Dr. Hairul ke, Puan Azamah boleh terangkan. Dr. Hairul boleh terangkan. Mungkin terang sikit, Hairul. Okey, ini adalah yang kita bincanglah untuk impak lah. Sebelum ni kita tengok yang masuk ke UPM saja, yang keluar tu kita tak nilai. So kita nak cuba pastikan semua aktiviti yang kita buat tu memberi impak kepada masyarakat. So kita ada banyak parameter kat sini lah, 1, 2, 3 sampai 12. Dan setiap tu ada dia punya kriteria dia. Dan semua tu kita akan calculate dan kita jadikan berapa jumlah dalam bentuk sen and dollar lah. Cuma yang penting adalah khusus kepada komuniti ni, komuniti kena endorse. Sama juga nanti kalau nilai impact ni, industri kena endorse. Maknanya kita desahkan bahawa ada dia punya part yang bukti-bukti capailah untuk mengajar di bawah komuniti. So I think itu saja. Oh, ada lagi program angkat. So ini program angkat kan? Memang projek-projek ada. Program pertanian angkat yang saya maklumkan tadi, kita ada 6 projek lah. Yang mana insyaAllah kita ada yang kita cuba bantulah institut ke ataupun fakulti yang memang dia punya KPI untuk komuniti sangat-sangat rendah. Kita cuba bantu, kita jemput mereka terlibat sama. Okay, right. Pokoknya dia boleh dapat
dia punya KPI dia orang lah. So, okay, yang ini, I think ini adalah inisiatif di bawah pejabat TNC. Pejabat TNC sendiri, I think we have a new system di bawah high staff. So, high staff yang telah dibuka untuk pensyarah. Dan I think kita dah start buat latihan kepada sistem high staff kepada lecturer. So, dan untuk memudahkan lagi supaya tak ada lagi toyol, tak ada toyol lagi dah. So, ini adalah sistem high staff. Tapi kemudian dalam 17 hari bulan 17 hari bulan nanti akan ada bengkel kepada bengkel stok dah ni. 14 hari bulan. 14 hari bulan untuk ICMS. Untuk kita pensyarah, untuk belajar key in dalam high staff, dah ada bengkel dah start. Tadi pun ada kan? Tadi pun ada, semalam pun ada. So, ada lagi. Kemudian after that yang untuk ICMS. ICMS ni dashboard untuk dekan TD lah, dengan urus dia nak buka sistem lah, nak tengok, nak reject, nak buat penilaian bagi setiap pelaporan oleh pensyarah. Okay, so I think itu saja kot. Okay, cukup dah 15 minit. Cukup dah 15 minit. Okay, terima kasih. 10 minit je tu. Okay. Okay, terima kasih Pak Sam. Kalau bagi masa lagi tu dia akan drag sampai pukul 5, 5.30 nanti tak balik puasa nanti. Okay, untuk presentation daripada SCAP PDJ, kita mulakan dengan faculty biotech dulu. Mungkin wakil dekan nak present? Tadi kita kalau nak ni, tak payah lama lah ni, because kita target dalam less than 15 minutes. Less than 7 boleh? Okay, kalau dekan cakap boleh tu maknanya Tekan dekat sikit. Ada ke besok? No question lah. Lepas tu baru ada kalau nak tanya. Kalau ada yang soalan tu tunggu lepas habis 3-3 biotech, SPE dan juga Bintulu lah nanti. Hello. Okay. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pejabat TNC JIM, terutamanya Prof Sam, kerana memberi satu taklimat yang sangat detail lah tadi kan. Walaupun dikata bawah 1 jam je, tapi dah lebih 1 jam. Tapi sebenarnya kita sangat menghargai dan mendapat banyak ilmu lah daripada Prof Sam tadi, dan sebenarnya hala tuju fakulti yang kami develop pun sebenarnya banyak mengikut apa yang telah digariskan oleh office di JIM tadi. Saya tengok kan kita ada 3 objektif strategik, dan 3 objektif strategik tu memang kita ikut apa yang digariskan oleh pejabat di JIM tadi, dan juga ada lebih kurang 16 inisiatif utama lah kan. Okay, dan setiap inisiatif utama pun banyak yang kita mengikut apa yang telah di-outlinekan oleh di JIM tadi. Cuma dia punya kandungan tu dia agak berbeza sikit ikut kesesuaian fakulti kita lah kan. Jadi kalau kita tengok sini macam kita ada objektif strategik 1 sama macam UPM punya juga TNC JIM, dan kalau tengok aktiviti dia mungkin tak perlu baca detail kot. Saya tak nak highlight ni, yang saya nak lebih highlightkan ialah kita di fakulti baru saja mewujudkan portfolio timbalan dekan jaringan industri dan masyarakat. Jadi aktiviti kami tu mungkin agak perlahan sedikit buat masa sekarang sebab kita baru establish kan. Jadi dan sebelum ni memang saya pun terima kasih kepada Sam lah, Prof Sam tadi, sebab dia kata office UCTC Sernet dia bukan macam kita kata minta data saja kan, tapi mereka juga menyediakan beberapa inisiatif yang mereka cari sendiri dan mungkin kemudian dipaskan kepada PTJ, dan saya rasa itu sangat baiklah. Dan sebelum ni pun kami lebih kepada macam try to fulfill the requirement by the university kan, minta data kita bagi, jadi kita macam belum ada sangatlah kita kata satu perancangan yang sistematik dan strategik dan sebagainya. Jadi bila dah ada office portfolio TD JIM ni,
Jadi kami akan cubalah menyusun balik semula aktiviti jaringan supaya dapat memberi sumbangan lah, bukan setakat mendapatkan dana dan sebagainya, tapi memberi sumbangan kepada orang kata masyarakat dan industri kan. Jadi cuma yang saya nak highlight ialah yang last sekali, pendanaan. Sebab kita memang ada masalah dengan pendanaan dan fakulti memang tidak mempunyai cukup dana lah. In fact kita tak ada pun kan yang cash money yang kita katalah, yang universiti pun sekarang tengah sibuk pasal cash money, dan kita memang setujulah kita tak ada cash money yang kita boleh rolling untuk buat development ke improvement of the facility, upgrading the teaching dan sebagainya kan. Tak ada. So macam pagi tadi pun kita ada perbincangan dengan TNC PI, memang perbincangan yang kita kata hot jugalah kan. Tapi masa tu kita tak nampak lagi what is the solution lah macam tu kan. Kita baru bagi kita punya problem, banyaknya problem lah. Kita tak nampak lagi solutionnya. Jadi kat sini pun kita harap melalui aktiviti projek yang kita cuba jalankan, kita akan dapat menyelesaikanlah sedikit masalah yang kami hadapi dari segi kewangan dan upgrade fasiliti dan sebagainya. Saya share. Nanti sesi soal balas saya akan share. Yang Apa yang orang lain buat. Ya. Kita ada banyak juga planning, yang ada yang macam yang kependek, yang kepandang, yang level agak rendah dan level tinggi lah. Tapi itu mungkin kita perlu bantuan lah daripada UCTC ataupun Sernet, Office DDGIM untuk tengok kita punya aktiviti itu okey ke tak okey, bagus ke tak bagus dan sebagainya lah. Mungkin aktiviti yang kita propose taklah kita kata level yang tinggi sebab kita memang tak ada pengalaman sangat lah, dan kebanyakan ahli fakulti pun masih lagi struggling to do the networking, engagement dengan industri dan sebagainya, hanya beberapa, dan masih lagi kita perlu bantuan lah untuk orang kata memeriahkan lagi aktiviti jaringan tadi kan. Mana yang saya rasa yang bawah sekali, NC 3 saya rasa yang objektif strategi 3 memperkukuh kerjasama, tak ada. Yang ni kita tiga yang ni memperluaskan impak pendanaan melalui aktiviti jaringan industri dan masyarakat. Yang inilah yang kita rasa memang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada TNC GIM Office untuk tengok sama ada projek-projek ni dia asasnya dapat menjana pendapatan kepada fakulti dan juga kemudiannya boleh kita sumbang kepada masyarakat dan industri balik semula lah. Macam tu. Contoh kat sini kita ada mendapatkan, ini ialah inisiatif utama. Yang pertama, mendapatkan penjanaan dari industri dalam bentuk endowment, hadiah, pelajar, sumbangan dan sebagainya. Memang ini kita terus terang kita akui lah, kita sebab to be frank kat sini kan. Fakulti masih lagi struggling to get hadiah pelajar kan. Kemudian endowment kita tak ada, betul kan? To be frank lah dengan you all kan, sebab kita nak bincangkan. Dan sumbangan-sumbangan lain lah, cash money memang tak ada. Nak jawab terus ke apa? Ya. Okey, contohnya macam yang ini nanti, kalau tekan yang untuk pendanaan untuk mamal ni, I share with you yang macam mana example yang IBS buat. So IBS dia buat, dia bilang through dia punya CEO tu, pergi kau team dengan CEO tu buat lab angkat. Ini dia service all dia punya lab tu, and then tapi industri boleh pakai lagi. So that's one of the initiative lah. Inisiatif yang dia buat. So that's one way. Tapi yang ini juga salah satu yang nak share. One idea daripada dulu lah, masa saya pergi for the TNC pendanaan dulu, is that kita jual nama. Maknanya contohlah katalah sekarang ni CEO tu Dato' asli kan. Nanti like what you have been doing your dewan lah. Dewan apa? Dewan Philip Kotler. Tak ada apa pun nama Philip Kotler, tapi Philip Kotler tu tak sure dia invest tak kat you? Tak ada kan? Contoh yang itulah, maknanya bagilah Dewan apa nama, Dewan Suhaimi, Datuk Suhaimi katakan, yang hormat Datuk Suhaimi. So Datuk Suhaimi dia invest lah. Dia kata CEO, dia invest lah katakan 1 juta untuk keperluan jawatan. Tapi dia tak apa je, tak ada apa pun, you just namakan Dewan pun. Bukan macam ni kan, Dewan Tan Sri National Barber. You bagi nama Tan Sri National Barber, dia takkan bagi duit. You bagi kepada nama Sultan, dia takkan bagi duit kan. You bagi nama kepada you all punya alumni yang mana, yang alumni you yang berjaya,
mungkin dia boleh invest kat you untuk ni kan, because they feel honoured, the faculty honoured them kan. So yang itulah Prof, just nak share a little bit on that. Betul. Yang MSKK program ni, in fact sekarang ni memang saya macam sekarang ni, I baru tahu ni, nanti akan follow up lah. Yang because hari ni I just did for STE lah, untuk Bank Rakyat, Bank Rakyat punya center, training center. Dia minta sebenarnya program master PhD semuanya. Saya dah tengah buat compilation. In fact dia punya MSKK pun saya tengah masukkan sekali, especially MBA program. Saya dah prepare and kita akan submit lah kepada ni. So kita memang kita buat yang tersasar. Tersasar. Cuma punya bila kata biotech, mana aku nak push biotech punya, among them banyak yang government kan. So what are the program yang kita boleh buat untuk biotech? Saya kena fikir dulu. What are the right one lah. So that kind of things saya boleh buat Prof. Untuk bengkel-bengkel ni, dia bengkel berkala ke tak? Dia nak buat duit, betul-betul nak buat bengkel yang berjaya, nak buat banyak duit, bengkel tadi melibatkan industri luar, third world country. Contohnya lah, kita ambil UCTC, dia dapat banyak duit daripada luar because dia engage dengan negara luar. Contohnya Nigeria last time, it's like a yearly program kan, that give you millions of ringgit for bengkel. Direct government dia bayar kepada Nigeria dan Bangladesh. Tak glamour, tapi duit glamour. Ini juta. Dia dapat juta. Dia dah menjadi tabung amanah dia. Just a bengkel, dia datang ke Malaysia 2 minggu kan. Berapa lama dia tadi ni? Biasa 1 minggu. 1 minggu kan. Tapi berkerap lah dia bengkel tu. Tapi ya, negara mana lah nak bawa ke Papua ke mana ke yang mana, terus direct kepada government. Nanti this one ni boleh kalau nak engage lah. That idea. Sama juga yang kita buat bengkel dengan AADK, 3 hari je dia bagi 20,000 untuk uruskan bengkel. Betul. Betul. Memang boleh, no problem. Memang kita listkan lah kat bawah tu bengkel-bengkel yang memang kita biasa buat. Tapi mungkin dapat idea barulah tadi, contohnya macam Prof Sam sebut, mungkin bengkel-bengkel yang agak lestari lah, sustainable, memang selalu diperlukan di luar negara. Satu lagi, macam a lot of bengkel ni yang orang nak, dia kalau I'm not sure macam bidang saya, dia ada CEP point, Continuous Education punya point, ataupun CME, Continuous Medical punya Education punya point, ataupun kalau katakan UOTS, you ada point tak? So, di bengkel ni yang dia bengkel dia ada dia punya point dia. Dia baru dah panggil bengkel register dengan HRDF sebagainya kan. That's why yang saya bila kita buat training program dengan CAP pun ada bagi advice, CAP program kena ada HRDF sebagainya to get accreditation programs. Bila accreditation program barulah orang nak akan banyak pergi. And then memang ada keperluan. Macam saya bila kita buat training program ada buat keperluan akta. Nanti mungkin akta biotech contohnya, ada keperluan akta tu memang kita ambil lah. So that kind of example lah. Tapi nak cerita banyak lagi kena duduk balik lah Prof. Kita kat golf kita sambil Prof main, lepas main kita jembang. Kita boleh. Terima kasih. Betul lah. Kita ada macam kita ada even akta biosecurity, biosafety, kemudian kita ada satu lagi akta yang kita bila kita isolate dapatkan certain microbe from certain environment tu pun even kita perlu dapat kebenaran tau. Kita cannot simply isolate kan. Yes. Ada akta di sini. That's why macam saya manipulate. Macam saya macam that's what I do. Macam saya bila saya buat satu garis panduan atau ICOP, saya akan pastikan model ICOP tu dia ada kepentingan saya. Yang tu lah. Saya ada kepentingan yang mana I did there must be a training by training, professional training. Provided training. So this is where yang kita sell the idea sell. Okay, akta dah kata kau kena training. That's why industri pun kena pergilah training. So nak pergi 2 hari training 850 ke 1000 kita charge. Tapi kalau kat sini, kalau dia nak kita akta, you buat akta. So how do you look at apa yang akta punya keperluan? Because industri perlukan apa yang requirement dia. Bukan apa yang kita punya requirement. Dia katakan kalau akta dah ada requirement, that mesti ada isolation. So kita akan buat bengkel on how do you do isolation. Ataupun bengkel nak to become a biotechnology, dia kena ada sigil contohnya. Kind of things lah. Alright? Betul. Okay. So kita cubalah yang tu. Kita akan tambah balik. Sebab kita tak apa Prof, okey je, no problem. Boleh haji kan? Kita listkan apa yang kita rasa kita boleh buat kan. Dan kita cuba fokus kepada 1 atau 2 aktiviti yang boleh generate income yang agak baik lah. Contoh macam endowment kan, dengan apa tadi from MSKK kan. Even MSKK pun kita baru lulus
dan belum ada pelajar lagi dan sebagainya kan. Jadi hopefully lah in the future slowly kita akan cuba dapatkan banyak income lah from yang more sustainable punya aktiviti. Kalau yang tak lestari mungkin ada, tapi setiap ada setiap tak ada, tak konsisten kan. Jadi kalau kita plan satu atau dua program yang lestari, sebab tu tema Matlamat 3 pun lestari kan, dia nak sustainable, yang mungkin lebih baiklah kepada kita compare dengan kita fokus more time on yang small project yang tak lestari kan. Betul. Yang kita susah nak control dan sebagainya. So hopefully lah in the future. Boleh, Prof. Tapi ada beberapa lah projek, contoh macam tadilah endowment, MSKK dan sebagainya yang Okay, Prof. Endowment nanti, kalau bila nak endowment, you need to find what is the you punya endowment partner. Maknanya kalau endowment partner biasanya, macam contohlah yang bagi, bila you nak apply for endowment, sama ada, yang I nampak the best sebenarnya adalah, you gunakan sistem yang alumni. So, I'm going to get the data alumni ni dia kena sikit nak bagi. Tapi when I get the data, so you can look at what is your alumni yang ada. Especially dalam biotech ni alumni. So, yang mana top alumni yang tersohor ni lama-lama. So, that one yang you boleh pitch for the endowment. Satu. Keduanya adalah yang the way yang kita nak buat, you have to look at yayasan. So, certain yayasan ni dia banyak duit. Contohnya yang I join LinkedIn, yayasan Hasanah ni ada juta-juta duit dia. Maksudnya keluar dari LinkedIn, sila apply Yayasan Hasanah, sila apply Yayasan Hasanah. Yayasan is the one yang a lot of money. Kalau kita ke bank ke, mana ke, it's gonna be yayasan. Yayasan Al-Bukhari, you have to go to your yayasan, and then after that, bila you nak pitch ke yayasan ni, you kena tengok apa dia punya pillar dia. Apa pillar dia? Kalau kita talk about pillar education, kena be STEM. If you talk about pillar on ecology, apa nama, environment, you have to look at environment, how do you want to pitch that? That's why you have to pitch the right note to what dia punya requirement. Bukan our needs lah, tapi dia orang punya needs and requirement. So that's how you pitch. Satu. Keduanya kalau katakan yang kata endowment atau kerusi ni, sebenarnya yang inilah yang saya masukkan bila fakulti Prof Suhaimi nak pergi pitching, yang ini yang biasanya saya akan cuba dapatkan chairman, saya akan dapatkan VC, saya akan dapatkan TNC untuk join sekali. Because dia punya impact dia lain sikit dengan kita saja. Kita bila saya pergi memang tak laku lah. Kan? Tuan yang pergi pun bila bawa TNC, walaupun saya pergi makan pun dapat kursi Tok Nan 2.2 juta. Lepas tu bawa pergi TNC pergi makan pun sembang, at least Petros bagi lagi ada 5 million untuk endowment. Lepas tu kawan Tok Nan bagi lagi ada 500,000 dan tu ada sign check. Macam itulah. yang tu yang kita nak sangat Yes, belajar. okey. Tapi jangan lupa bawa saya pergi golf pergi minum. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Seterusnya kalau ada lagi sekejap. Okey, yang ketiga ni, pembangunan dan penjualan produk berkaitan kepakaran kepada industri, projek komuniti tajian industri. Contoh, setiap jabatan tu develop some product and then try to sell to the students ke public ke dan sebagainya. Tapi ini macam bukanlah kita kata level tinggi lah kita katakan. Yang biasalah yang kita boleh buat mungkin melalui sumbangan ahli jabatan dan sebagainya. Tapi kalau ada yang lagi yang kata level tinggi dan sebagainya itu mungkin kita akan cuba fikirkanlah kemudian. Sebab ini kita macam baru lagi, office pun baru wujud kan, baru bulan. Malah I kata dia tak payah ni kan, I nak bagi yang tu. There's one InnoHub, nama dia LabBench. So LabBench ni dia sebenarnya is under our UPM InnoHub. Dia punya apa dia buat lah, dia buat style Lazada. So kalau katakan you ada 10 lab dekat fakulti, dan 10 lab tadi dia ada lab yang services tu ini dan jual barang dan sebagainya. So katalah sekarang ni I'm researcher daripada universiti pada UKM. So I ada industri, I nak buat servis. Aku nakkan survey katakan nak tengok level of arsenik contohlah kan, to your chemistry lab. So search, oh ada harga. So lab ni ada. So they click add to chart, klik bayar. Then you dapat ada servis tu. Kalau Prof nak nanti kita boleh, kita dah menanya dan memang dah push this one untuk UPM, untuk whole UPM lab. Tapi dia juga buat TCP. Tapi this one gonna be, if you wanted to know, this is how one of our my faculty lecturer dia buat. Kita memang dah ada engagement dengan mereka rasanya kan. LabBench dah ada. Kira tu. Tilaka, Dr. Tilaka. Memang kita ada engagement dengan mereka dan kita memang cubalah memang communicate together with them lah. Hopefully jadilah. Satu lagi nak tanya Prof Sam, pagi tadi ada sebutkan jugalah bukan isu. Kalau kita nak work together dengan syarikat InnoHub kita sendiri kan,
Tapi di universiti atau even bukan pun dengan interest. Betul lah kot. Ada idea lah. Dari segi apa? Peratusan dia punya equity ke apa? Dia kan macam kita bagi aku dikata SPRM masuk lah apa investigate dan sebagainya lah. Tapi kita kan di bawah Innohub itu yang kita punya yang dibenarkan kan? As long as kita adalah 51% of the pemegang saham Itu yang kita tak clear. Ya. Get the answer. Macam mana? Ada yang nak melabur. Syarikat Innohub sendiri nak melabur. Ya, dekat. Jadi ada orang parti nak masuk, nak melabur dengan kita, sama-sama beringat berproduk. Dia proses tu yang kita tak boleh start up proses. Oh, okey. Ada banyak startup ya, more than berapa? Ya, startup banyak tapi startup dengan startup je lah. Ada yang Understood. Faham. Ya, okey. Itu boleh I think no problem kot. I think kalau dari segi tu as long as dia punya pecahan syarikat tadi nak kata conflict interest memang kita digunakan untuk 51% ke 49% of the saham kan. As long as that kita tak ada masalah dari segi kita punya tak ada masalah saya rasa. Itulah. Saya rasa tak ada masalah. Kita akan further discuss juga lah. Further discussion lah. Because nanti contohnya ada macam last time ada dapat 10 ada syarikat nak 10 IP ARB board and company dia nak 10 IPs lah memang kita bawa dia nak invest. Dia nak invest pada projek lah dengan apa nama our 10 company Innohubers lah. Ada, itu ada, tak ada masalah. As long as I think yang penting bagi apa nama PSP adalah dia punya itulah interest tadi, ada sign interest UPN dan sebagainya. So whatever yang apa option yang nak pilih lah. Kan ada option nak pilih macam mana kan, sama ada yang nak I kan dah lupa lah tapi dia ada option nak bayar macam mana kan untuk bahagian ni sama ada nak invest ke, you to be partner ke, you nak jual the whole thing and what not. So all that memang dah spell out saya rasa Prof. Memang dah spell out. Cuma kita punya keyword point ni ialah kalau boleh kita nak ada engagement jugalah dengan kita punya syarikat Innohub sendiri. Because the start from the faculty kan, kita kata kalau kita just tinggal macam tu, dia macam susah sikit. Macam even kalau contoh minta grant kan, minta grant memang tak boleh. Katalah minta grant teknologi apa. Yalah. Dia asaskan kan. Kita researcher and then kita collaborate with the startup company kita punya memang tak boleh. Jadi macam mana kita nak improve the company tu kan dan sebagainya. So itu kita diam tepi. Ya. Okey bro. Bukan untuk I lah tapi untuk kawan fakulti memang ramai. Banyak almost half of the. Okey, kalau perlu mungkin nanti kita boleh bawa ada another meeting khas untuk bincangkan benda ni dengan TNCPI dengan bakal pengarah PST dan contohnya. Kan? Ya, betul. Kayak ni kalau benda-benda macam ni memang kita akan highlightkan. In fact sebenarnya one of the thing yang kita tengah buat dan tak cerita dalam ni adalah kita tengah nak pushkan perundingan tadi dikira sebagai you punya markah grant. I dah highlightkan kepada TNCPI dah, kita cuba nak push supaya kalau you ada perundingan ataupun you ada grant industri, ianya boleh dikira sebagai di bawah markah grant penyelidikan di bawah EFDPT. So it may take some time. Tapi dia menyenangkan lah. Tak payahlah you nak buat grant penyelidikan industri, you nak buat apa nama grant. So this one kita tengah push. Okay, slowly lah. Boleh. Okay. So nanti kita nak kalau boleh. Boleh Prof, boleh. Discuss dengan office CDG mendengar lebih, akuntansi TNCG mendengar lebih ni lah. Close lagi lah. Kalau Prof Hidayah ialah timbalan dekan jaringan kita. Kenal. Ada nak tambah Prof Hidayah? Kau saya termiss. Kalau Prof Hidayah yang prepare all this dokumen kan. Kalau Prof Hidayah ada apa point nak raise boleh? Dia dikira sebagai pendapatan amanah jimat. Dikira baik kan? Ya, dia macam ni cerita dia. Kita sebenarnya masih lagi ada part lagi yang kita nak sertakan di bawah tabung 67 dengan 62. Tabung kita 62 kan? Dia 62 kan? Selalu lagi buat 63. Isu dia adalah bila ada projek yang dijadikan sebagai 67. Because 67 isu dia adalah ianya untuk perundingan yang mana dikira di bawah MyRA. Something like that lah. Kan? Tetapi bila kita masih lagi tak finaliskan because
Puan Dilana Masuri kan. So we are in the tertekan betul lah. Yang kalau sebutkan amanah situ. Yang itu Yang akan jadi nombor yang dua. prosedur dia. Sama macam buka akaun sama. Sama macam Cuma kena pilih nombor lah dekat bawah tu sama. You boleh buka grand industri ya. Grand pendidikan industri di bawah tabung G. Sub. Nanti dari biasa Allah dia tengok punya dia akan hantar tukarkan kena dulu. Walaupun kita pilih Dia kita punya mekanisme kita dekat RMC dengan Senet, kita akan lagi bawa tabung. Okey, ini tabung dia nanti dia akan bawa di kawan argue. Ini bawa Senet ke bawa RMC? So nanti nanti kata yang ini bawa Senet. Itu kita kata ini bawa RMC. Itu dia akan bagi kepada siapa lah. So yang tu dia kalau katakan betul-betul total perundingan tu dia akan tukar dalam 7. Cuma isu dia lagi kita nak tunggu baru punya orang yang kita tahu amanah lah. Sama ada dia dikira tak directly dia bawa Jim, tapi sepatutnya dia dikira di bawah Jim punya markah lah. Okay. Yang ni just KPI lah. Untuk penunjuk prestasi untuk setiap sesi utama tu yang bincang lah tu. Saya rasa itu saja Prof. Sam. Alright, terima kasih. Lama. Terima kasih Prof. Dekan daripada Biotech. Seterusnya kita jemput dekan daripada sekolah daripada SPE untuk presentation. Okey. Alright. Terima kasih Puan Pengerusi, Prof. Samsul dan juga rakan-rakan yang lain ya. Untuk SPE kami mana ya? Dekat mana? Push down. Okay, untuk objektif strategik nombor 1 ni, antara inisiatif dari pihak kami untuk melestarikan ekosistem jaringan industri dan masyarakat, memperkasakan program Yunus Social Business Center melalui aktiviti bersama komuniti, dan juga yang kita highlightkan juga ialah memperkasakan program QSR. QSR ni adalah satu badan yang ataupun agensi yang merangkumi KFC, Pizza Hut dan sebagainya, dan juga memperkasakan seminar dan latihan bersama CEO Datuk Haji Asri Hasmat lah, seperti saya kata tadi ya. Itu untuk objek yang utama kita nak bawa ke depan untuk objektif pertama ya. Yang objektif kedua, mengukuhkan kerjasama strategik dengan industri dan komuniti. Seperti biasa, kita akan memperkasakan kedinamikan geran industri, komuniti seperti Menteri Besar Incorporated. Kita ada geran daripada Menteri Besar, QSR, geran dari QSR, dan juga Amanah Ikhtiar Malaysia. Memperkasakan strategi pelantikan hub industri, YSBC, Talent Corp dan juga Bursa Malaysia. Dan juga memantapkan sistem pemantauan dan sokongan pelaksanaan projek JIM berimpak melalui pembentukan jawatankuasa tindakan komuniti SPE. Ini dah ada sebenarnya komuniti kit. So kita akan ada agensi ataupun ada kumpulan yang akan memantau ya. Dan untuk insentif ketiga, memperluaskan impak pendapatan melalui aktiviti dan masyarakat. Okey, meningkat antara insentif kami lah meningkatkan pendayaan upayaan program pensijilan professional certifications. So we are aggressively moving into that. Dan alhamdulillah kami dah beritahu dan HRDF pun dah dapat kelulusan dan kita dah bolehlah bersedia untuk menawarkan ni. Ya, penting ni. Yang HRDF tu I think kalau dapat share ke HRDF ni yang orang nak pergi. So, bila ada HRDF programs, industri tak payah bayar lah. Dia dah cara dengan HRDF. Kan Prof kan? Dia dah cara dia tak nak bayar and then dia dah pergi tapi nanti kita claim dengan HRDF. Kita claim dengan HRDF lah. HRDF akan bayar kita untuk tu. Satu syarat dia mungkin dia kata
kena syarikat yang offer that. Dia trainer tu kena trainer. Dia kena ada lesen trainer. Macam saya ada trainer. Saya elanted untuk HRDF punya ni. So, dia ada lesen trainer tu. Dia macam di SP ada beberapa orang daripada kami yang ada training TOT tu. So kami boleh bagi training lah. Lagi lah yang Tak apa. Tak mahal pun. macam term dia HRDF claimable lah, macam syarikat boleh claim pada HRDF kan yuran tu. Katalah yuran dibayar kat kita, company nanti claim pada syariah yuran tu. So jadi macam company bayar kosong lah, tak payah lah. Tak payah. Sebab dia mereka mencarum. Mereka mencarum. Ni boleh makak ke? Itu boleh bagi harga full. Yes. Tapi yang nak offer best practice yang memang boleh buat practice lah. Dia memang dia boleh macam yang itu boleh lah nanti bincang nanti Prof. Kalau PTK yang ada boleh share ataupun kita terus HRDF. Boleh. And then Dia tak mestinya syarikat yang ni kan, fakulti pun boleh daftar syariah kan? Boleh. Sekarang dah boleh. Dulu private, tapi sekarang dah dibuka kepada agensi kerajaan juga. So memang kita aggressively lah. Sebab ni peluang tu banyak duit ni kat sini. Dan of course kita meningkatkan income dari segi sumbangan naik taraf kemudahan lah. Macam Prof kata tadi, kita jual bangunan, kita jual nama, bukan jual bangunan. Jual nama. And also we are moving aggressively on that lah. InsyaAllah. Itu saja Prof. Terima kasih. yang saya tak faham tadi, apa mungkin Prof Dr. Bani boleh explain bantu apa yang di double tax deduction tu macam mana, apa maksud dia? Double deduction tax tu, yang double tax deduction. Oh macam ni, sekarang ni katakan you nak minta, katakan akan ni you nak minta daripada Boring grant industry. So sekarang ni dia mesti you pitch, okay, this project kata you nak minta half a million. So what is for them? Kita bagilah dia benefit dia for the education project sebagainya. Then on top of that, the company can get double tax exemption. Maksudnya kalau double tax exemption, company punya tax dia dapat double tax. Double tax maknanya 2 kali tax. Kalau macam kita macam single, biasanya single tax. Katalah sekarang ni nilai yang dia taxable dia adalah daripada 500,000 tu is only katakan nilai dia katakan 5% katakan 20,000 katakan, ambil 20,000. So double tax dia dapat 40,000 dia punya tax exemption. Biasanya single tax tu 20,000. So double tax akan dapat double lah, dua kali tax. Insentif dia orang lah. Dia dapat double tax exemption. Itu memang penting tu. Company yang besar-besar dia nak akan juga betul double tax exemption. Yang itu kami tolong uruskan, tapi everything RMC. RMC, double tax RMC. Single tax kita boleh layan. Oh, double tax. Kalau you nak buat program industri, kalau katakan program community, you boleh minta untuk kalau sumbangan, itu you boleh minta for single tax. Bagi receipt dia je, dia dah masuk duit, lagi receipt kita akan bagi surat daripada bendahari, katakan yang ini adalah layak untuk dapat single tax exemption. Tax tu ada syarat tak, takut dia kata ini macam fakulti boleh? Itu apa? Fakulti boleh terima macam duit sumbangan daripada company masuk ke fakulti. Kemudian company boleh dapat that tax exemption tadi. Ya. Boleh. Single tax kena melalui holding ke atau Tak payah. Tak ada cerita ni, tak ada hal, tak ada benda-benda dengan holding. Direct je. Tak ada Prof, tak ada. Because dia akan masuk dalam UPM. Nanti dia akan masuk kunci kira-kira UPM. Dia dah ada nanti untuk program tak apa. So bila dah ada receipt daripada kita akan keluarkan receipt. Dia dah terima duit dan sebagainya, dan dari situ nanti dia dah bagian dia kata ini adalah untuk layak untuk dia apply for tax exemption. Macam mana yang sumbangan hadiah lah. Sumbangan hadiah yang untuk belajar tu dia memang layak dapat single tax exemption. Ya, Prof. Jadi bila dia nak single tax exemption, bila dia ada surat, bila dia nak compile dia punya company tax kan, bulan apa 6 kita bulan 4 kan kita personal income tax. Kalau bank, kalau ni bulan 6 kan, dia akan masukkan sekali lah surat daripada UPM katakan tax exemption ini semua dah untuk dia punya compilation tax dia. Amount dia tu lebih kurang sama tak? Contohnya macam dia donate 5,000. Lain lah Prof, bukan. Dia berdasarkan kepada nilai tax lah Prof. Macam kita tax. Kita tax kita berapa persen lah? Persen je lah daripada 5,000. Kita punya income tax. bergantung pada income 25% selalunya. Itu Saya punya pengalaman saya ingat dalam company tu kena bayar tax 100,000 contohnya kan.
Tapi kalau dia bagi tak 100,000 kepada siapa-siapa, maknanya dia tak payah bayar cukai 100,000 tu lah. Tak. Ada syarat-syarat dia. Dia ada lah. Maknanya jumlah yang teks dia punya, kalau lain teks dia ada lah, dia punya 34B, 34A itu ada lah. Apa yang dia berapa jumlah nilai teks tu. Okay, alright. Okay. Terima kasih. Okay, doktor. Terima kasih banyak. The tax reduction tu macam mana lah ni? Contohnya macam kau beli laptop. Okay, next will be daripada Bintulu, Dr. Zamri. Namri, Okay, doktor boleh start present sekarang? Boleh. Ada saya kena share ke? Doktor boleh share. Kita dah start. Okey. Disable lah, tak boleh say. Ada. Okey, alright. Okay, nampak di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam daripada Bintulu Sarawak. Memang bahaya Prof Sam, pengarah tim dan juga profesor, tuan-tuan dan puan semua. So berikut merupakan plan tindakan Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan 2002. Our plan strategik adalah yang ringkaslah yang dihantar ke JIM. Okay. So untuk objektif strategik yang pertama iaitu melestarikan ekosistem jaringan industri dan masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran. So kita ikut exactly apa yang telah dibuat di plan strategik UPM itu, iaitu berdasarkan pengukuran prestasi, KPI, sasaran dan juga inisiatif utama lah. So yang pertamanya adalah peratusan jumlah jaringan dan masyarakat yang berprestasi tinggi yang merujuk kepada projek JIM yang berimpak tinggi berbanding projek JIM berimpak. So 2002-2023 ni kita rasa Fakulti tidak dapat nak melaksanakan projek ini. Dan kita mula pada 2024 dan 2025 lah, iaitu sebanyak 0.50% dan 0.50% 2025. Begitu juga dengan bilangan program JIN bertaraf antarabangsa. So mungkin pada tahun ni dan tahun 2023 impak daripada COVID-19 ni kita tidak dapat nak laksanakan program pada peringkat antarabangsa. Cuma kita mensasarkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 untuk melaksanakan satu program JIN bertaraf antarabangsa. Antara inisiatif utama kita pada peringkat Fakulti adalah proaktif menjalankan kerjasama dengan industri dan komuniti tempatan. So kita telah membuat courtesy visit ke STIDC dan pihak STIDC telah memohon pihak Fakulti untuk menjalankan beberapa projek lah. Antara contoh projek yang terlibat adalah projek nanas, projek buluh, jagung dan padi. Yang ni padi ini adalah kawasan Premier Sarawak lah. Okay, dan juga kita akan mewujudkan hub pembinaan ilmu teknologi berkaitan tanaman pertanian dan perhutanan di kawasan luar bandar. So kita ada beberapa projek pembinaan ilmu di kawasan luar bandar lah, di kawasan orang Kenyah dan juga di kawasan orang-orang Kayan dan juga termasuk di kawasan Penan lah, di Long Baram dan sebagainya. Itu untuk objektif strategik yang pertama. Dan untuk objektif strategik yang kedua iaitu memperkukuhkan kerjasama strategik dengan industri dan komuniti berdasarkan pengukuran prestasi iaitu bilangan geran industri, masyarakat dan pengembangan. So kita alhamdulillah 2002 ni kita dah capai. Okay. So 2023 kita masih lagi letakkan sebagai 2 lah sasaran kita, dan untuk 2024 dan 2025 kita sasarkan 3 bilangan geran industri. So inisiatif kita utama kita masih lagi mengekalkan proaktif untuk menjalankan kerjasama dengan industri dan komoditi tempatan. So kita telah pergi ke courtesy visit ke STIDC, Sarawak Energy, DOE, NREB, STA dan Harwood pada 30 hingga 2 April yang lepas bersama pengarah kampus untuk
menjalin kerjasama dengan beberapa projek. So di antara aktiviti yang dipersetujui oleh industri ini adalah seperti program CSR, hadiah fakulti dan beasiswa serta projek-projek pendidikan di kawasan Sarawak lah. Dan yang keduanya adalah untuk mewujudkan hub pembinaan ilmu teknologi berkaitan tanaman pertanian dan perhutanan. Ini seperti yang disarankan oleh Premier Sarawak, di mana UPMKB dijadikan sebagai hub untuk penyelidikan padi dan juga penyelidikan perhutanan di Sarawak. Seterusnya yang terakhir adalah objektif yang ketiga, iaitu memperluaskan impak pendapatan melalui aktiviti jaringan industri dan masyarakat. So, pengukuran prestasi ini adalah jumlah sumbangan aktiviti JIM daripada pelbagai sumber. Yang ini yang kita sasarkanlah, so kita tidak membuat penambahan yang tinggi daripada sehingga tahun ke-2025 lah. So, takut kalau kita letak tinggi sangat nanti kita tak boleh nak capai. Okay. So, inisiatif utama kita adalah untuk memperkukuhkan akaun amanah JIM bagi tujuan penjanaan pendapatan, and then kita nak mempergiatkan aktiviti penjanaan pendapatan melalui kursus pengembangan dan khidmat nasihat luar. Yang ini kita dah jalankan. Kita ada beberapa kursus daripada peringkat fakulti seperti kursus ternakan kambing, kursus bonsai, kursus cendawan dan juga kursus cantuman durian musangking lah. Yang itu kita telah laksanakan pada peringkat fakulti dan kita akan tambahkan lagi aktiviti penjanaan pendapatan ini melalui kursus-kursus pengembangan seperti ini. So saya ingat itu saja daripada pembentangan daripada Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan yang berbagai pengurusi. Okay, saya nak tambah sikit nanti yang untuk projek yang tanaman durian tu, yang sebenarnya yang saya nak bawa yang dia dua benda tau. Last time yang kita buat lawatan dulu, cadangan daripada Prof TNC, ingat tak, dia kata pasal kita gunakan kepakaran kita, dapatkan dana daripada industri ataupun daripada kerajaan. So itu yang saya nak cuba arrangekan jumpa dengan MP Bintulu, Ching Tiong King Datuk Seri Tiong. Datuk Seri Tiong lah, Datuk Seri Tiong kalau dapatkan funding untuk kita beli pokok durian daripada Bintulu, masuk daripada fakulti contohnya, and then kita jual kepada orang Kenyang, hantar kepada Bario dan sebagainya. Sedang kita buat pemantauan. Itu cadangan tambahan untuk income yang kita akan bagi, try nak dapatkan untuk fakulti lah. Untuk kami. Satu, dia maknanya kita sama kali dengan PPP Bintulu lah. Satu Keduanya adalah nanti yang kita pitching tempoh hari Prof. Dr. Zamri on grant daripada Maybank tu, daripada 18 juta tu hari, memang sebagian tempat tanah tu memang semalam ada mesyuarat yang tambahan berkaitan dengan dekat mana kita nak buat forestation dekat Bintulu contohnya. Yang itu dana tu kita akan salur daripada kita akan salurkan kepada fakulti. Okey. Itulah that's why saya dah minta dengan fakulti FPAS untuk sit down, involvekan semalam dan meeting dengan Maybank malam. I think diorang masih lagi tak dapat time Prof. Lamri, Dr. Lamri lagi untuk telekan sekali. So that's why nanti masa pergi ke Bintulu nanti, kita nak kalau dah boleh, kita kenalkan dengan CEO dia, dengan Dr. Zamri terus. Area mana yang dia nak buat reforestation dan sebagainya. So we need to discuss more nanti. Alright, thank you Dr. Zamri. So itu untuk kami untuk you Okay, thank you. Okay thank you. Okay, terima kasih doktor atas pembentangan tadi. Ada soalan last sebelum kita tutup majlis petang ni? Kalau tak ada, tak ada cukup. Saya nak boleh office buat kerja. Okay, kalau tak ada apa-apa, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir secara fizikal dan juga secara online pada petang ni. Jadi dari pihak universiti saya mohon maaf tadi pada permulaan kita ada masalah teknikal. Tapi alhamdulillah dah settle dan boleh. So saya harap dengan pembentangan ni ada banyak kekeliruan di pihak PTJ agak terjawab, dan sekiranya ada masalah ataupun pertanyaan boleh berurusan dengan pihak Senet ataupun pihak UCPC. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Habis dah, tak ada ke?
Tak ada dah. Ada, habis dah. NTT ada lagi. NTT je. Oh ya. Panduan tu buatlah sekali yang jaringan saja. Industri dengan ni. Itu industri je. Komiti tu tahu jawab.